Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. I wake with the light of the dawn whisper. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang amat berusaha Profesor Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Zin, Rektor KIAS. Yang berusaha Dr. Muhammad Ramizu bin Abdullah Alayi Zakaria, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan. Yang berusaha Dr. Lina Malini binti Nafi, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berusaha Cik Ahmad Alayus Nazir bin Haji Abdullah, pendaftar KIAS. Yang dihormati pensyarah-pensyarah, warga KIAS sekalian, alhamdulillah, tak punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya dapat lagi kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita membaca Al-Quran dan seterusnya, sama-sama juga kita mendengar syarahan tafsir surah Ad-Duha. Kita masih lagi dalam surah Ad-Duha pada hari ini insya-Allah. Sebelum itu marilah sama-sama kita talaqi surah Ad-Duha. Mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad,
dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang lalai lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajad fa ammal yatima fala taqhar, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghendiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai kita bertalaqi dan kita tengok terjemah sedikit. Maka seterusnya kita sama-sama mendengar tafsir syarahan daripada Profesor Dr. Abdul Aziz Rektor Kias. Jadi majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum ini kita telah mulakan surah ini, dan hari ini insya-Allah kita cuba sambung mana-mana yang kita tidak bincang sebelum ini. Cuma sebelumnya kita nak tengok semula secara ringkas apa yang telah kita sebut sebelum ini. Takut-takut kita pun dah lupa. Surah Ad-Duha, sebagaimana kita maklum, ialah Ad-Duha ini berarti waktu pagi. Kita kata duha lah. Yang kita sebut sebelum ini ada satu sembahyang sunat yang sangat mempunyai kelebihan, iaitu sunat duha 2 rakaat. Sepatutnya kita perlu melakukannya. Bermula daripada kira-kira 25 minit selepas syuruk, selepas naik matahari. Ada setengah jam, ada setengah macam-macam. Itu masa bermula bila. Yang kita ambil kalau dalam pimpinan Rahman disebut 25 minit selepas kita kata naik matahari, selepas syuruk. Kalau orang kampung dulu dia sebut begini, dia kata selepas kita tengok matahari itu di atas kampung, arti matahari dah memancar, kita tengok jauh tu dia dah naik, tidak dalam peringkat mula-mula lagi, tapi peringkat lepas. Pokok-pokok kalau kita tengok daripada jauh itu dah lepas. Ialah memang kira-kira selepas 20 minit daripada syuruk, dan sampai kepada hampir dekat dengan zuhur. Waktunya agak panjang. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW, sebagaimana kita sebut, Nabi wafat
pada kira-kira akhir duha. Artinya dekat-dekat dengan zuhur lah. Itu waktunya. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab sirah. Jadi yang kita sebut sebelum ini, Nabi SAW agak duka cita sebab banyak tuduhan diterima. Masa tu wahyu tidak diturunkan. Jadi Nabi pun agak gelisah. Macam mana ni? Dan orang musyrikin Mekah khususnya telah menuduh bahawa Muhammad, kamu telah dibenci oleh Tuhan kamu. Sehingga Tuhan kamu tak membiarkan kamu, tak cara lagi kalau kita kata di Kelantan. Mung dibiarkan tanpa ada hubungan. Sebab kita kalau kita rapat selalu ada hubungan. Tapi sekarang ni dah senyap. Tuhan telah benci kepada kamu. Bahawa Tuhan tak suka lagi kepada kamu. Yang kamu duk begini, buat tu, buat ni, kata tu, kata ni, duk seru tu, seru ni. Tuhan dah benci. Tuhan tak mahu lagi dengan kamu sekarang ni. Itu dia panggil asbabun nuzul ataupun keadaan kenapa ayat-ayat ini ataupun surah ini diturunkan dalam keadaan macam tu. Nabi agak duka cita. Jadi turunlah surah ini wadduha, demi waktu pagi. Wallaili ila saja. Artinya Tuhan bersumpah dengan waktu pagi. Arti waktu pagi ini satu waktu yang paling penting. Dalam hadis Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, hendaklah kamu mulakan kerja kamu di awal-awal pagi. Jangan tunggu-tunggu. Sepatutnya selepas solat subuh, siap-siap sikit terus pergi kerja. Sebab Allah SWT telah menyediakan satu masa yang agak luas, yang panjang. Itulah sebaik-baiknya, iaitu daripada subuh kepada zuhur, supaya kita boleh menumpukan perhatian kita dalam kerja-kerja yang perlu kita lakukan. Tapi selepas zuhur, maka kita pun dalam keadaan yang tidak secergas waktu pagi, maka diberi kerehatan dengan sembahyang asar, lepas tu sembahyang maghrib. Kalau kita nak bekerja pun di celah-celah itu saja. Sebab dalam keadaan yang dah banyak kerja, kita perlu juga rehat-rehat yang agak banyak. Tapi pagi diberi ruang yang begitu luas. Dan itulah di antara rahsia kenapa di antara subuh dengan zuhur itu agak panjang masanya. Lepas tu waktu malam itu waktu tidur, waktu rehat. Waja'alna al-laila libasa, kata Tuhan dalam satu ayat, kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian. Seperti kita pakai, kita tak nampak. Waja'alna an-nauma subata, dan dijadikan tidur itu sebagai rehat. Subat itu arti rehat. Samalah dalam ini bahasa dalam agama Yahudi itu Sabtu, hari Sabtu, Subat. Hari Sabtu itulah hari rehat. Hari Ahad adalah rehat bagi Kristian. Hari Sabtu adalah rehat bagi Yahudi. Jadi dijadikan tidur itu waja'alna laila waja'alna nauma, dijadikan tidur itu an-naum itu tidur, dijadikan tidur itu sebagai rehat. Waja'alna nauma subata, dijadikan tidur itu sebagai rehat. Jadi kena tidurlah secukupnya supaya kita dapat kerehatan secukupnya. Jadi tidur ini pun kalaulah berdasarkan kepada taat kepada arahan ini, maka tidur juga boleh jadi satu ibadat. Taat kepada arahan Allah SWT supaya tidur untuk mendapat kerehatan, maka tidurlah dengan betul supaya
termasuk dalam kumpulan suatu ibadat yang mendapat pahala daripada Allah SWT. Okey, itu keadaannya. Baik. Apa ini wadduha wal laili iza saja. Waktu duha dan malam yang sepi. Saja itu sepi, senyap, sepi. Itu biasalah malamnya senyap, sepi. Kecuali bagi golongan tertentu saja dia bekerja waktu malam. Itu keadaan dia lah. Dan begitulah seterusnya sebagaimana itulah diterjemahkan kepada kita tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak tinggalkan engkau ya Muhammad. Ini ayat penjelasan daripada Allah SWT. Seolah-olah Allah mengatakan, aku tak biarkan engkau, aku tak tinggalkan engkau. Wa ma qala, dan aku tidak benci kepada engkau ya Muhammad. Begitulah seterusnya. Ayat ini yang perlu, dan sebagaimana yang kita maklum bahawa segala terjemahan dan ulasan ini kita fokuskan kepada rujukan kitanya adalah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Satu tafsir yang agak baik walaupun ringkas. Baik, kita telah sentuh sebelum ini. Yang pertamanya petunjuk ayat. Ayat telah menunjukkan kepada kita yang pertamanya, kalau kita berada atas kebenaran, kalau kita berada pada kebenaran, maka malapetaka yang menimpa tidak menunjukkan bahawa kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting berada atas kita kata berada atas kebenaran Allah SWT sebagaimana yang Allah nak. Maka apa saja malapetaka, apa saja kesusahan yang tertimpa, itu tidak menunjukkan bahawa kita dibenci oleh Allah SWT. Maka teruskan atas kebenaran itu. Kecuali kalau kita tidak berada atas kebenaran, itu lain. Kalau kita berada atas kebenaran, itu petunjuk ayat sebagaimana kita maklum. Jangan bimbang. Sebagaimana Nabi SAW sendiri menghadapi perkara ini. Satu, petunjuknya. Yang kedua, kejayaan kepada usaha yang benar dapat hasilnya bermula di dunia. Sesuatu kejayaan, sesuatu kita kata ketaatan yang telah kita berikan kepada Allah SWT dalam melaksanakan tugas kita sebagaimana yang diarah oleh Allah SWT supaya kita taat, yang diperintah oleh Allah SWT supaya kita taat, hasilnya bermula di dunia, tidak tunggu akhirat sebagaimana yang telah disebut dalam ayat ini. Mula-mula yatim dalam keadaan, maklumlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mula-mula yatim, maklumlah anak yatim ni macam mana. Biasanya susah sebab tidak ada pelindung. Tapi Nabi SAW telah diberi perlindungan oleh datuk dia sendiri, oleh bapa saudaranya sendiri, datuknya Abdul Muttalib dan bapa saudaranya Abu Talib. Kedua-duanya Abdul Muttalib menyayangi Nabi SAW lebih daripada cucu-cucu lain. Dan Abu Talib menyayangi Nabi SAW pada masa kecil lagi lebih daripada anak cucu dia sendiri. Itu perlindungan yang telah diberi oleh Allah SWT. Dapat dikecapi oleh Nabi SAW bermula di dunia. Dhalan fahada. Nabi dalam keadaan nak cari
Nak cari mana jalan yang betul ni, mana jalan yang betul ni, dal, sesat soalan. Dal berarti sesat. Mana ni soalan sesat? Sesat mana, tapi fahada. Allah telah tunjuk selepas itu dengan menurunkan wahyu dan sebagainya. Ini membawa kepada satu hala tuju yang betul. Dah bermula di dunia, kemudian miskin. Nabi SAW dalam keadaan miskin pada peringkat mula-mula, tapi telah diberi nikmat bermula di dunia lagi, bukan selepas mati menjadi kaya. Dengan sebab Nabi telah memulakan perniagaan yang keuntungan sangat besar, yang keuntungan tidak dapat dikecapi oleh orang lain, walaupun tidak banyak. Perniagaan tidak dilakukan secara lama, tapi nampak jelas dapat pula berkahwin dengan seorang yang paling utama di Mekah, orang yang paling kaya, iaitu Khadijah binti Khuwailid dan sebagainya. Diberi kekayaan kepada Nabi SAW selepas dia dalam keadaan miskin. Artinya, kesimpulan yang telah kita buat tadi, yang telah kita sebut tadi, walaupun ayat ini menunjukkan bahawa, surah ini menunjukkan bahawa hasil daripada perbuatan betul sebagaimana diarah oleh Allah SWT, kita laksanakan arahan itu, kita laksanakan tanggungjawab yang telah diberikan itu, hasilnya adalah boleh dikecapi, akan dapat dikecapi bermula di dunia, tidak tunggu akhirat. Ada setengah orang kita, biarlah kita susah pun tak apa di dunia, kita nak akhirat. Betul lah dari satu sudut, tapi kalau kita laksanakan tugas sebagaimana telah diamanahkan, maka kesenangan itu bermula di dunia, dan di akhirat insya-Allah akan berlipat kali ganda. Itu. Kemudian seterusnya, kita perlu, ayat ini menunjukkan, ataupun surah ini menunjukkan, kita perlu kita kata menunjukkan, perlu menzahirkan kesyukuran melalui amalan, bukan hanya sekadar setakat lisan yang kita telah sebut sebelum ini. Wa amma bi ni'matika rabbika, bi ni'mati rabbika fahaddits, maka hendaklah dizahirkan dengan kesyukuran kepada Allah SWT. Segala nikmat yang telah diberi oleh Allah SWT hendaklah disyukuri. Ayat menunjukkan satu perintah, hendaklah disyukuri segala nikmat. Dan kita telah sebut sebelum ini bahawa kalau kita lihat kepada sebuah kitab Jawi, Penawar Bagi Hati oleh Abdul Qadir Al-Mandili, kitab Jawi dulu, bahasa pun bahasa Jawi dulu, bagaimana bersyukur kepada Allah SWT. Yang ni untuk kita lah ni. Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Sangat perlu bersyukur kepada Allah SWT. Dan kalau kita baca surah At-Takasur, akhir surah At-Takasur itu diceritakan bahawa nikmat yang telah diberi itu akan ditanya oleh Allah SWT. Adakah apa yang kamu telah lakukan terhadap nikmat itu? Itu dia. Jadi dengan sebab itu kita perlu bersyukur. Dan cara bersyukurnya, nikmat yang terdapat yang besarnya ada 7 anggota pada diri kita. 7 anggota. 1 mata, nikmat mata. 2 telinga, nikmat telinga. 3 lidah, nikmat lidah. 4 perut, nikmat perut. Dengan sebab perut kita boleh makan. Yang kelima,
nikmat faraj, nikmat faraj. Yang keenam, 2 tangan, nikmat. Yang ketujuh, 2 kaki. Itu 7 nikmat yang jelas yang telah diberi oleh Allah SWT kepada kita. Maka kita mesti bersyukur atas nikmat pemberian ini. Caranya, sebagaimana disebut oleh Abdul Qadir Al-Mandili, ialah mensyukurkan nikmat-nikmat ini dengan memeliharanya daripada menggunakannya pada tempat-tempat yang ditegah. Malah sebaliknya, menggunakannya pada tempat-tempat ia dijadikan. Mensyukurkan nikmat-nikmat ini, nikmat pemberian, terutamanya 7 anggota ini, ialah dengan memeliharanya. Artinya menegah daripada menggunakannya pada tempat-tempat yang ditegah. Tidak menggunakan di tempat-tempat yang ditegah. Contohnya, mengupat, mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Itu adalah menggunakan lidah, bukan pada tempatnya. Menulis benda-benda yang buruk, terutamanya yang menyentuh orang lain, itu berarti tidak menggunakan nikmat tangan pada tempatnya. Dan itu adalah bercanggah dengan pengguna itu. Arti tidak bersyukur yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ini di antara banyak berlaku di kalangan orang Islam sendiri. Sebab mensyukurkan nikmat-nikmat ini, khususnya 7 anggota tadi, dengan memeliharanya, memelihara 7 anggota tadi daripada menggunakannya pada tempat-tempat yang ditegah. Arti tidak menggunakan anggota ini tidak di tempat-tempat yang ditegah. Malah sebaliknya, menggunakannya pada tempat-tempat yang ia dijadikan. Kenapa tangan dijadikan? Kenapa mata dijadikan? Kenapa telinga dijadikan oleh Allah? Kenapa itu dijadikan? Maka gunalah di tempat kenapa ia dijadikan. Itu arti bersyukur. Baik. Apa yang petunjuk ayat dalam surah ini, apa yang mengenai baginda dalam ayat ini adalah terkena kepada umum, kecuali yang khusus baginya. Jadi dalam ayat ni tak ada yang khusus bagi Nabi SAW. Maka terkena atas kita. Kita cuba tengok surah ini difokus kepada Nabi SAW. Guna kalimah kaf. Alam yajidka yatiman. Tidakkah kamu dapati kamu yatim? Kaf itu khitab kepada Nabi SAW, dituju kepada Nabi. Jadi kita terlepas, sebab kita boleh katakan ayat ini untuk Nabi SAW, tidak untuk kita. Tak. Kaedahnya, apa-apa yang ditujukan untuk Nabi SAW juga ditujukan kepada umatnya, kepada manusia seluruhnya, kecuali yang khusus bagi Nabi SAW saja. Yang khusus bagi Nabi SAW saja tak banyak. Yang kita bagi contohnya seperti kahwin. Nabi SAW kahwin lebih daripada 4. Orang Islam hanya setakat 4. Umatnya, Nabi lebih. Itu khusus kepada Nabi SAW saja. Jangan umatnya nak ikut-ikut. Baik. Adapun ini, walaupun dituju kepada Nabi SAW, tapi juga untuk umatnya. Kemudian, petunjuk ayat ini, petunjuk dalam surah ini juga, golongan lemah diberikan layanan yang baik.
mana-mana golongan ilmu diberikan layanan yang baik. Jangan duk macam-macam layan, tak boleh. Itu tidak mengikut kehendak daripada ayat-ayat dalam surah ini, khususnya yang terakhir. Ayat anak yatim, orang yatim, hendaklah kamu jangan herdikan, jangan dituju. Orang yang meminta janganlah duduk. Jadi kena layan dengan baik, sebab mereka ni lemah. Jadi lemah itu orang anak yatim, golongan lemah. Orang yang tidak ada, orang yang miskin, orang fakir, itu golongan lemah. Maka hendaklah diberi suatu layanan baik. Kalau kita tak dapat memberi pun, maka janganlah duduk bercakap macam-macam, janganlah duduk berkasar atau sebagainya. Itu adalah petunjuk daripada surah ini, supaya nampak kita orang Islam ni satu golongan yang memang mengikut perintah daripada Allah SWT, golongan yang baik, golongan yang cerdik, dan golongan yang boleh memberi faedah kepada manusia. Jadi kalau kita tak dapat memberi pun sesuatu sebagaimana yang dipohon sebagai diminta, maka janganlah dikasari mereka dengan pelbagai kata-kata atau tuduhan dan sebagainya. Itu petunjuk dalam surah ini, surah Ad-Duha. Yang berikutnya ialah tindakan. Apa berdasarkan surah ini, apa yang perlu kita melakukan tindakan. Yang pertama tadi, kita perlu mengetahui terjemahannya secara ringkas. Takkanlah kita, itu masalah di kalangan kita lah, yang kita baca, selalu baca, terutama yang kita sebut surah Al-Fatihah, yang selalu kita baca banyak kali, dah berapa ribu kali dah sebelum ini kita baca. Takkanlah kita tak nak fikir apa yang dibawa oleh surah Al-Fatihah ini. Tak boleh. Kita mesti tahu, kita mesti faham kehendaknya. Terutamanya semasa dalam sembahyang, kita kena tahu apa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Itu telah lepas. Baik, tindakan daripada surah Ad-Duha. Satu, meneruskan. Kita hendaklah meneruskan, sebab surah ini menuntut kita tindakan atau tuntutan daripada surah Ad-Duha. Yang pertama, meneruskan usaha yang benar tanpa terpengaruh kepada keadaan dan halangan. Kalau kita berada atas kebenaran, betul, kita betul, kita yakin, bukan main-main lah, betul, kita bukan agak-agak, bukan apa, kita yakin berada atas kebenaran sebagaimana Nabi SAW berada atas kebenaran, maka kita mesti meneruskan usaha yang benar ini tanpa terpengaruh kepada keadaan dan halangan. Keadaan macam mana pun, halangan macam mana pun, jangan mempengaruhi kita. Kalau kita terpengaruh dengan keadaan dan halangan, berarti kita kalah. Ya. Contohnya kita kata kita nak pergi satu tempat. Tempat itu mustahak kita pergi. Dan patut kita pergi, benar kita pergi. Pergi, tiba-tiba dihalang. Kita pun balik. Berarti kita kalah. Kecuali kalau memang tak boleh pergi. Ini sepertilah pada masa hijrah orang Islam ke Madinah dulu. Walau apa halangan pun, terus. Kena sabarlah. Kalau hijrah dulu,
Ada setengah orang Islam, dia orang dihalang. Dia orang kata, kalau nak hijrah boleh, tapi tinggalkan anak, tinggalkan bini kalau dia lelaki, tinggalkan bini, tinggalkan segala harta di Mekah, pergi selai sepunggung, selai sepinggan. Dia orang pergi. Artinya walau apa sekali dia bersabar atas halangan itu dan terus pergi, itu berarti dia menang. Menang melaksanakan tugas. Tapi kalau dihalang tiba-tiba tak jadi pergi, berarti kalah. Kalah. Nak pergi sembahyang atau nak pergi mana-mana tempat yang mustahak, tiba-tiba keluar daripada rumah, hujan turun. Tak boleh pergi ya. Itu berarti kalah. Carilah apa-apa usaha untuk menghadapi masalah ini. Cari payung ke, cari apa ke, naik kereta ke, kalau ada kereta naik apa-apa, supaya boleh pergi. Supaya halangan itu tidak terhalang. Kalau tidak, kita kalah. Dan ramai orang Islam sekarang kalah. Memang dalam agama kita banyak halangan. Nabi SAW sendiri banyak menghadapi halangan. Bermula daripada Mekah, Madinah dan sebagainya. Halangan demi halangan. Tapi diredah oleh Nabi SAW. Itu ajaran ajaran Nabi kepada kita. Nak pergi, tak boleh pergilah, mengantuk. Dihalang oleh mengantuk, kita pun balik tidur, maka kalah. Nak pergi dihalang oleh tak berapa sihat, maka tak jadi pergi, maka berarti kita kalah. Kecuali kalau halangan itu memang satu halangan yang tak boleh lah. Ada ramai juga orang Islam di Mekah tak boleh hijrah kerana memang tidak dibenarkan untuk dia berhijrah, dan dia nak melepaskan diri tak boleh. Halangan yang terlalu banyak, tak boleh. Itu okey. Bukan berarti kalah. Tapi ramai orang Islam yang telah macam-macam lah halangan diterima, tapi dia teruskan juga hijrahnya. Itu berarti untuk menang dalam menghadapi halangan ini. Jadi kita berdasarkan surah ini meneruskan, kita perlu meneruskan usaha yang benar tanpa terpengaruh kepada keadaan dan halangan. Apa keadaan sekalipun, apa halangan sekalipun, mesti tu. Cuma cari jalan lah. Cari jalan bagaimana nak menerus. Misal kita kata Nabi SAW nak hijrah ke Madinah. Bagaimana cara supaya membolehkan Nabi SAW berhijrah ke Madinah? Banyak cara yang telah dilakukan itu. Sehingga diletakkan Ali bin Abi Talib ganti tempat tidur. Kenapa? Tidakkah Nabi SAW dilindungi oleh Allah SWT? Tak payahlah, pergilah. Begitu saja. Tidak, itu cara. Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa kalau kita nak melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang besar, hendaklah mengikut caranya supaya kita terselamat. Jangan berserah begitu saja. Pergi dengan Abu Bakar. Kenapa Nabi SAW sebelum hijrah pergi ke rumah Abu Bakar waktu siang, tidak waktu malam, nak bagi tahu Abu Bakar. Sebab waktu siang itu tidak ada orang yang mengintip. Kalau orang tengok pun orang tak kata Nabi nak buat apa, tak. Itu waktu siang. Tapi kalau waktu malam, orang akan tuduh, oh, ada benda ni waktu malam berjalan ni. Begitu dia. Okey. Yang keduanya, setiap orang hendaklah bersyukur atas nikmat yang diberikan. Tuntutan daripada surah ini menuntut kita supaya setiap orang hendaklah bersyukur atas nikmat yang diberikan.
ia perlu dilahirkan melalui amalan yang tidak sekadar melalui lisan, khususnya ayat yang ke-11 yang terakhir. Menuntut setiap orang bersyukur, dan bersyukur ialah tadilah. Apa arti bersyukur? Artinya tidak menggunakan nikmat yang telah diberikan pada tempat yang ditegak. Sebaliknya, menggunakan nikmat itu pada tempat yang ia dijadikan. Itu bersyukur. Yang ketiganya, tuntutan ayat ini, surah ini membantu golongan yang lemah dalam semua sudut kelemahan dengan cara yang baik. Ini ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Membantu golongan yang lemah dalam semua sudut kelemahan dengan cara yang baik. Kalau kita nak bantu, bantulah dengan cara yang baik. Kita mesti membantu golongan lemah. Dan kalau kita nak bantu, bantulah dengan cara yang baik. Jangan hanya begitu saja. Itu adalah ayat ini menuntut kita supaya berbuat demikian. Ya, sama juga dalam agama kita. Kalau kita nak memberi, berilah yang terbaik, yang baik. Itu perintah itu. Jangan hanya nak beri, tapi beri. Kalau makanan nak basi dah. Beri ke dia tu lah. Daripada kita buat lebih baik beri ke dia. Buat lah. Kalau begitu kan. Buanglah. Berilah yang terbaik. Kalau nak bantu, bantulah dengan cara yang baik. Bantu itu mesti. Dan oleh kerana kita nak bantu, bantulah dengan cara baik. Beri itu mesti. Terutama golongan yang susah, maka berilah yang baik. Jangan ikut budaya setengah orang. Memberi yang kita sendiri pun tak nak. Daripada kita buang pakaian tu, lebih baik kita beri ke orang lain. Sedangkan pakaian tu kita tak mahu guna dah. Buruk ke, lusuh ke apa ke. Tak, kalau nak beri yang baik. Yang ada harga yang tinggi. Itu caranya. Barulah diterima oleh Allah SWT dengan baik. Itulah di antara tuntutan yang perlu, tuntutan dan tindakan yang perlu kita lakukan terhadap surah ini. Kita nak sambung surah yang berikut pun, Al-Insyirah, tak sempat dah, maka terpaksa kita berhenti setakat ini. Kita tunggu minggu depan insya-Allah dalam surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah pun dia lebih kurang sama dengan surah Ad-Duha juga, iaitu fokus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk umum, sebagaimana dalam surah Ad-Duha ini. Ya, kita tunggu minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah kita ini boleh memberi peringatan kepada kita, ingatan kepada kita untuk kita mengetahui apa yang ada dalam Quran, terutamanya yang selalu kita baca, yang kita sebut surah lazim. Kalau orang dulu dia panggil surah lazim, yang pendek-pendek tu surah lazim, yang akhir tu, supaya kita boleh faham. Dah lama dah kita baca, takkanlah kita yakin kita tahu, orang kita dah tahu, tapi untuk mengingat semula apa yang telah kita tahu, apa yang telah kita ingat, itu adalah lebih baik. Mudah-mudahan diberi keberkatan oleh Allah SWT kepada kita dalam kehidupan kita harian. Aku qali hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor di atas penjelasan tafsir surah Ad-Duha. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada surah Ad-Duha dan memahaminya dengan baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahajalah tazkirah pada pagi ini. Mari sama-sama kita menutup majlis kita dengan sama-sama membaca suratul Asr dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.